warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar insya-Allah. Dengar insya-Allah. Insya-Allah kita mula dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insya-Allah? Baik, alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita, tazkirah ataupun kuliah duha kita, yang mudah-mudahan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki diri kita insya-Allah. Marilah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita kepada Allah, kerana ikhlas itu adalah merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, selain daripada kita melakukan amalan-amalan yang ada, kita perlu ikhlas. Insya-Allah pada hari ini juga marilah sama-sama kita memanjatkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memanjatkan selawat dan salam kepada baginda, dan kita sama-sama mengikhlaskan hati kita supaya kita benar-benar berselawat dengan penuh ikhlas, penuh kasih sayang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkati salam kita, selawat kita insya-Allah. Alhamdulillah, kita telah pun berbincang berkenaan dengan kekuatan di dalam berzikir, berfikir, dan kita kena sentiasa meningkatkan kita kata suasana untuk berjalan menuju kepada Allah. Apakah suasana yang berjalan menuju kepada Allah ini? Iaitu suasana untuk mengenal Allah. Jadi kita ni tidak diisi dalam hidup kita ni. Kita dalam hidup kita tidak ada pengisian kecuali pengisian iman yang pertama sekali. Hati kita perlu diisi dengan iman. Iman ni maknanya apa? Maknanya sentiasa kita menggunakan fikiran kita, perasaan hati kita untuk sama-sama kita merasai, sama-sama kita berfikir tentang af'al Allah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah. Insya-Allah sekiranya kita berterusan di dalam berfikir itu, berzikir yang kita dah bincangkan tajuknya semalam, hari-hari yang lepas, insya-Allah Allah akan memberikan cahaya kepada kita. Nanti Allah akan memberikan cahaya kepada kita, yang mana dengan cahaya itu kita akan berjalan di atas muka bumi ini. Kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan cahaya itu dia akan menyebabkan kita merasai halawatul iman. Macam mana kita nak tahu bahawa kita telah merasai halawatul iman, kemanisan beriman? Apabila kita, nombor satu, kita
merasai manis dalam ibadah. Kita sembahyang, kita rasa seronok sembahyang. Sembahyang seronok. Kan, ibadah zahir, kita rasa manis, lazat. Itu maknanya cahaya dah mula bersinar. Bila kita mula merasai halawatul kan ibadah zahir, kemanisan ibadah zahir, maknanya kita dah mula ada cahaya. Disebut nurul Islam. Apabila kita dah mula merasai kemanisan dalam ibadah batin, amalan hati, contohnya kita seronok ikhlas, kita seronok kita kata membersihkan hati kita, kita seronok bersyukur, merasa seronok dalam hati kita, syukur, boleh sabar, kita seronok dengan amalan hati kita. Maka itu maknanya nurul iman telah bersinar. Nurul iman telah bersinar. Begitu juga apabila kita telah mulai merasai bahawa kita mula mengenali sifat-sifat Allah, kemudian kita mulai nama-nama Allah, kemudian nurul ihsan. Nurul ihsan. Nurul ihsan ni masa bila? Nurul ihsan apabila kita dah mula merasai kemanisan menyaksikan Allah. Musyahadah. Musyahadah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita menyaksikan af'al dia, kita menyaksikan perbuatan Allah, kita menyaksikan sifat Allah, kita menyaksikan asma Allah, nama-nama Allah dalam keliling hidup kita ni, dan kita merasai kemanisan menyaksikan amalan-amalan tersebut. Kita kata lazat. Maka itu maknanya kita telah ada cahaya ihsan, nurul ihsan disebut. InsyaAllah kita akan pergi pada tajuk itu kemudian. Kita akan detailkan macam mana kita nak pastikan kita ada nurul Islam, nurul iman dan nurul ihsan. Kenapa? Tanpa nurul Islam, iman dan ihsan tadi, kita bimbang kalau kita tidak ada nurul Islam. Walaupun kita orang Islam, kita bimbang bila sampai sakaratul maut tidak ada nurul Islam, maka pada ketika itu wa'iyazbillah min zalik, mungkin kita mati tanpa Islam, tanpa kalimah syahadah la ilaha illallah. Kalau tidak ada nurul iman, kemungkinan besar matinya tanpa iman. Ini bahayanya. Dan sebab itu insya-Allah kita nak kena sama-sama meneruskan kehidupan kita di dalam proses untuk mengenal Allah sentiasa. Apa yang saya dah bincang-bincangkan sebelum ini dalam siri-siri yang lepas, tolonglah tuan-tuan dan puan hadamkan. Mungkin kalau kita dengar sekali tak boleh nak faham. Kita dengar 2 kali faham sikit, 2-3 kali faham. Jadi mungkin kita kena dengar beberapa kali. Sebab sebenarnya apa yang saya cuba rumuskan ini adalah merupakan berdasarkan kepada kitab-kitab para ulama kita, berdasarkan kepada penyampaian-penyampaian para nuqaba, orang-orang yang soleh, yang mempunyai pengalaman tarbiyah. Juga merupakan beberapa pengalaman-pengalaman yang saya kutip daripada proses tarbiyah Rasulullah SAW yang saya lalui sama dengan sahabat-sahabat, sama dengan kawan-kawan, sama dengan mereka yang ikhlas insya-Allah. Jadi apa yang saya sampaikan ini di compilation. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita tak dengar sekali kita rasa, tapi kita mungkin tak faham. Cuba dengar berkali, mungkin kita boleh faham insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab kita jauh tuan-tuan, masalahnya jauh. Kita duduk daripada seorang di Johor, seorang di Kuala Lumpur, seorang di Penang, seorang di Kedah, jadi susah. Jadi kita cuba fahamkan, insya-Allah bila jumpa sekali-sekali kita boleh berbincang. Baik. Kita telah pun mendengar tentang beberapa perkara yang lepas berkenaan macam mana cara kita nak sama-sama membina kekuatan pemikiran kita, tafakkur kita, supaya berfikir ni kuat, dan supaya hati kita, zikir kita kuat. Kita dah bincang secara teori yang lepas. Itu teori, baru teori tuan-tuan. Bila tuan-tuan amalkan, baru dia jadi pengisian, baru dia mengisi hidup kita. Kalau kita tak amalkan, kita tak akan dapat apa-apa. Teori je. Baik. Jadi sekiranya kita telah mengamalkan, contohnya saya kata bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan dah amalkan, dah mula baca. Amalkan 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, mungkin istighfar, mungkin selawat. Tuan-tuan dah mula amalkan dan cuma telah mula berfikir. Maka satu perkara yang penting tuan-tuan, bila kita telah memulakan amalan kita, ini peringkat kita dah mula nak beramal. Pada siri hari ini kita nak bincang, kita dah mula nak beramal. Kalau tuan-tuan masih baru mendengar saja, belum beramal, tuan-tuan baru disentuh sikit je, ujung kuku je. Belum lagi tu, ujung kuku je. Jadi bila kita beramal, barulah benda tu mengisi hidup kita. Baik. Jadi untuk kita melaksanakan amal, beribadah, zikir dan berfikir,
berzikir dan bertafakur, berfikir, kan? Di manakah kekuatan amalan kita? Di manakah kekuatan zikir dan fikir kita itu? Kekuatan amalan kita itu ialah yang nombor satu pada rohnya, iaitu al-ikhlas. Yang pertama sekali, kekuatan amalan kita, walaupun sikit, walaupun sedikit, yang pertama sekali al-ikhlas. Itu nombor satu. Sama ada kita buat secara sikit-sikit, banyak-banyak, tak kira lah. Amalan-amalan itu, kalau kita buat secara sikit-sikit atau banyak-banyak, tetapi kalau dia ikhlas, maka insya-Allah dia ada kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ialah dia mesti istiqamah. Kita cuba sentuh dua perkara ni hari ni kalau sempat. Yang pertama mesti ikhlas. Apa maksud ikhlas? Khalasa, bersih. Ikhlas ni bersih. Maknanya kita beramal tidak ada dorongan lain. Tidak ada motivasi lain. Kita beramal tidak ada dorongan lain, tidak ada motivasi lain, tidak ada sebab lain. Illa, melainkan kita menjunjung perintah Allah. Kenapa engkau buat? Kenapa engkau beramal? Kenapa engkau berfikir? Kenapa engkau berzikir? Kenapa engkau beribadah? Satu, kerana saya menjunjung perintah Allah. Saya taat pada Allah. Allah perintah, saya buat. Saya buat sepenuh hati. Menjunjung, bukan buat. Menjunjung, mendirikan amal. Kenapa engkau salat? Sebab saya menjunjung perintah Allah. Allah perintah. Itu nombor satu. Nombor satu, mesti kerana menjunjung perintah Allah. Yang kedua, menjunjung perintah Allah tu kerana nak dapat redha Allah. Kerana nak dapat redha Allah. Lil mardatillah. Kerana nak dapat redha Allah. Ni dua je. Ini maksud ikhlas. Maknanya kalau kita sembahyang, contohnya, kita sembahyang duha. Ni hari ni kita sembahyang duha ni. Sebelum tadi ke selepas ni ke kita sembahyang duha. Sembahyang sunat duha. Kita sembahyang sunat duha supaya dapat rezeki. Supaya rezeki kita banyak. Supaya bisnes kita berjaya. Supaya kita dapat elakkan kefakiran. Kita sembahyang duha kerana kita nak elakkan kefakiran. Supaya kita rezeki, dapat banyak rezeki. Maka yang ini sebenarnya tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Sebab tu duha kita tak jadi-jadi. Tak ada barakah duha kita. Duha kita ni kita buat kerana nak dapat rezeki. Tidak ikhlas. Allah tak bagi. Allah tak bagi. Zikir kita kerana kita nak kebal. Allah tak bagi. Dapatlah kebal tu, tapi tak dapat yang lain. Mungkin Allah bagi kebal tu. Baik, nak sebut sini. Yang pertama, ikhlas, mesti bersih. Kita kenapa solat duha? Kerana saya menjunjung perintah Allah. Allah perintah. Saya sunat solat duha, walaupun sunat, tapi Allah perintah. Nabi buat, kita ikut. Dan kemudian kerana redha Allah. Bukan kerana dapat rezeki. Baik. Sekiranya kita solat duha, contohnya kita beramal kerana nak dapat rezeki yang banyak, maka pada ketika itu kita tidak ikhlas. Dan solat duha itu maknanya kenapa kita tidak ikhlas? Kerana kita ni ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji pada kita. Apa yang Allah janji melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salatul duha tajribu rizqa wa tanfil faqr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat duha tu kata Rasul mendatangkan rezeki, menjauhkan kefakiran. Tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah dah janji. Apa yang Rasulullah sebut tu janji Allah. Allah dah janji dah solat duha itu boleh mendatangkan rezeki, meluaskan rezeki, menjauhkan kefakiran. Tiba-tiba kita sembahyang, kita nak luaskan rezeki kerana nak dapat rezeki. Maknanya kita ragu-ragu ke dengan janji Allah tu? Kita ragu-ragu dengan janji Allah. Sepatutnya tak payah lagi dah. Kerana kita nak dapat sembahyang duha tu supaya niat kita supaya dapat rezeki banyak, supaya kita tak fakir, nak niat kerana tu tak payah, tak payah rasa pun. Dalam hati kita ni, lintasan hati kita ni tak boleh nak rasa sembahyang duha nak kaya. Bukan. Sembahyang duha kerana Allah. Menjunjung perintah Allah. Kerana Allah. Itu ikhlas.
barulah duha itu menjadi barakah. Barulah duha itu menjadi, kita kata, suatu amal yang Allah redha. Tapi kalau kita sembahyang duha kerana kita semata-mata perkara rezeki, kita supaya rezeki kita banyak, supaya hari ni kita dapat duit lebih sikit, untung lebih sikit, supaya kita dapat apa-apalah, sembahyang duha kerana rezeki. Itu yang tiba-tiba bila Allah tak bagi duit kat kita, yang kita nak kita tak dapat, kita rasa lemah nak sembahyang. Kita tak ikhlas. Kita tidak ikhlas. Dan lebih teruk lagi, lebih parah lagi, kita meragukan janji Allah. Kita meragukan janji Allah. Apa yang kita ragukan? Allah dah janji, Allah dah jamin bahawa salatul duha, salat duha itu tajribu rizqa, akan mendatangkan rezeki. Watan fil faqra, akan menjauhkan daripada kefakiran. Itu dah janji Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita sembahyang duha? Kita nak dapat rezeki, kerana nak rezeki, bukan kerana Allah. Maknanya seolah-olah kita tidak apa? Tidak yakin dengan janji Allah. Allah dia kata, jadi sembahyang je lah. Sembahyang je duha. Tak payah nak fikir-fikir kerana yang lain. Sembahyang aja duha. Dan kemudian kita sembahyang kerana Allah. Allah bagilah kita. Kan? Dan orang yang meragu-ragu, ragu akan janji Allah ini adalah orang yang berdosa. Jadi solat duha tu berdosa. Jadi dosa pula. Kerana kita meragukan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dah sebut dah. Tak payah nak cakap lagi dah. Terus solat je. Ini perintah Allah. Kenapa solat duha? Aku nak bagi bisnes aku berjaya sikit. Jangan, bukan sebab tu. Bukan sebab tu kita solat duha. Kita solat duha kerana Allah. Kerana menjunjung perintah Allah. Kerana nak cari redha Allah. Ini contoh amal. Dan kita kata amalan-amalan yang kita lakukan itu, kadang-kadang kita melihat amalan itu tidak ada roh. Tidak ada barakah. Jadi sebab tu amalan itu dia tidak berkembang. Dia tidak menghidupkan hati kita, tidak menghidupkan pemikiran kita, ibadah kita tidak berkembang. Kenapa? Kerana kita sembahyang tadi contohnya, kita sembahyang kerana nak mencari rezeki. Cari rezeki itu kat luar, kan? Tapi sebab sembahyang contoh, baik, sebab itulah cukup semata-mata kita kata saya sembahyang duha sebab saya menjunjung perintah Allah, sebab saya nak cari redha Allah. Jadi perkara rezeki ni sudah pasti. Dah pasti dapat. Pasti dapat. Kenapa pasti dapat? Sebab tu janji Allah. Allah dah janji dah. Tak payah nak tanya-tanya, nak ragu-ragu. Betul ke tak betul? Dapat berapa ringgit? Dapat macam mana? Tak payah tanya. Itu hak Allah. Allah nak bagi rezeki dalam bentuk yang macam mana? Itu hak dia. Tapi kita sembahyang, pasti Allah bagi rezeki. Itu janji Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita begitu juga dengan zikir. Begitu juga dengan fikir. Begitu juga bila kita baca surah Waqiah malam-malam. Suratul Waqiah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang baca surah Waqiah, man qara'a suratal Waqiah kullal lailah lan tusibhu faqratun abada. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca qira'atu suratul Waqiah. Siapa-siapa yang membaca surah Al-Waqiah kullal lailah, tiap malam. Lan tusibhu faqratun abada, tidak akan disentuh. Dia tidak akan disentuh oleh kefakiran selamanya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dah cakap dah, baca surah Waqiah tiap-tiap malam, Allah akan menjauhkan daripada fakir. Tiba-tiba kita baca surah Waqiah supaya tak fakir. Kita baca surah Waqiah supaya kaya. Kerana nak kaya, kerana nak supaya tak fakir. Maka orang yang membaca surah Al-Waqiah supaya tidak fakir, supaya supaya kaya, maka orang ini ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang membaca surah Waqiah, Rasul kata dah dijamin, Allah dah jamin akan dapat menolak kefakiran selama-lamanya. Lan tusibu faqratan abada, akan tidak disentuh oleh kefakiran selama-lamanya. Allah dah janji melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita baca surah Waqiah supaya kaya, supaya tak fakir. Kan tak kena tu. Mai kita tak, seolah kita dah ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah kita membaca surah Waqiah sebab nak kaya, kerana nak kaya. Kerana tak nak fakir, takut fakir.
bukan kerana Allah. Maka jadilah surah Waqiah yang kita baca itu tidak ada barakah di dalamnya. Dapat pahala tak? Insya-Allah dapat pahala. Insya-Allah dapat pahala. Allah Maha Pemurah, Allah bagi pahala. Jadi orang yang membaca surah Al-Waqiah tiap-tiap malam akan dijauhkan daripada kefakiran selama-lamanya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca Al-Waqiah, janganlah lagi terdorong untuk murah rezeki. Jangan lagi, bukan kerana kita baca surah Waqiah supaya kita tak fakir. Kita baca surah Waqiah supaya kita tidak miskin ataupun supaya kita kaya. Tapi kita baca surah Waqiah kerana mencari redha Allah, kerana menjunjung perintah Allah. Allah perintah kita baca Quran, Allah perintah kita baca surah Waqiah melalui Rasulullah SAW. Dan Rasul kata siapa yang baca, Allah akan jamin dia tidak fakir selama-lamanya. Maka tiba-tiba kita baca bukan kerana Allah, kerana tak mau fakir. Buat apa? Tak nak fakir tadi, Allah dah jamin dah. Jadi kalau orang yang ragu-ragu dengan janji Allah, maka orang yang beribadah itu adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas. Kita kena betulkan. Kita yang nak duduk di atas jalan tarbiyah Al-Mahdiyin ini, tarbiyah di akhir zaman, tarbiyah untuk membina kekuatan, maka kita kena bersihkan hati kita sungguh-sungguh. Supaya benar-benar kita buat selalu, berbuat amal. Apa sahaja amalan kita, nombor satu mestilah amalan itu kerana menjunjung perintah Allah untuk mendapat redha Allah. Saya buat ni kerana Allah perintah, kita menjunjung perintah Allah kerana kita nak redha Allah. Saya menjunjung perintah Allah dan saya nak dapat redha Allah. Itu je. Maka di situ baru ikhlas. Ikhlas akan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang yang beribadah dan orang yang ragu dengan janji Allah itu, maka orang yang ragu dengan janji Allah itu berhak untuk diseksa oleh Allah. Jadi siapa-siapa yang ragu pada janji Allah, maka orang yang beriman, yang Islam, yang ragu dengan janji Allah berhak untuk diseksa oleh Allah. Berhak untuk mendapat hukuman daripada Allah. Apa hukuman Allah? Antara hukuman Allah, hati kita keras. Kita puasa supaya kita sihat, supaya kita dapat jaga badan kita tidak gemuk sangat. Puasa supaya kurus, supaya sihat. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dah sebut dah dalam hadisnya, sumu tasihu. Kamu puasa, kamu sihat. Tak payah lagi kita puasa kerana nak sihat. Bila kita puasa kerana nak sihat, maka kita dah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ibadah kerana nak sihat. Ibadah kerana Allah. Saya puasa kerana menjunjung perintah Allah. Kenapa puasa hari Khamis, hari Isnin, Khamis? Saya menjunjung perintah Allah. Nabi kata puasalah Isnin, Khamis. Sunnah, saya menjunjung perintah Allah. Puasa Ramadan, saya menjunjung perintah Allah. Kenapa menjunjung perintah Allah? Nak dapat redha Allah. Bukan supaya diet. Siapa yang puasa kerana diet, puasa kerana diet, tak dapat pahala. Kerana dia bukan puasa kerana Allah. Dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah di sini kita lihat macam mana amalan kita, zikir kita, fikir kita untuk kita nak mendapatkan redha Allah tadi tu, untuk mendapatkan barakah tadi tu ada? Tak ada. Kerana niat kita dah tak betul. Niat kita dah tak betul. Maka apabila seseorang tu ragu-ragu dengan janji Allah, bila dia puasa kerana nak sihat, maka dia ragu-ragulah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dah sebut, sumu tasihu. Kamu berpuasalah, kamu sihat. Tiba-tiba kita kata puasa nak sihat, maka kita ragu-ragu dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap. Siapa puasa, Allah bagi sihat. Siapa yang baca Waqiah, Allah bagi tidak fakir, kaya. Tak payah lagi nak niat kerana nak kaya. Nak niat kerana nak sihat. Nak niat kerana dunia. Jangan. Kita beramal kerana dunia, Allah tak terima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah diperintahkan kepada kamu, kepada kita semua, supaya melainkan kita beribadah kepada Allah, dan beribadah kepada Allah dalam keadaan yang memurnikan. Ini kita kena tengok balik ibadah kita. Kita kena tengok balik ibadah kita. Jadi sebab itulah orang-orang yang ragu-ragu dengan janji Allah ini, maka orang-orang ini berhak untuk dihukum oleh Allah. Berhak untuk diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepatutnya kita dah kena hukum dah daripada dengan Allah. Sepatutnya kita dah kena hukum dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak hukum kita. Allah biarkan kita. Allah ampunkan dosa kita. Allah tidak seksa kita. Allah tidak hukum kita. Maka inilah fadlun minallah. Inilah fadlun minallah al-azim. Inilah satu anugerah daripada Allah. Jadi kita sembahyang duha kerana nak kaya tu, Allah tak hukum kita. Allah tak bagi kita sesuatu yang buruk. Malahan Allah bagi juga sesuatu yang kita rasa satu rezeki juga. Maka Allah tak hukum kita itu adalah fadlun minallah al-azim, iaitu satu anugerah daripada Allah. Allah bagi anugerah kat kita. Ni Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pemurah. Ini anugerah Allah yang paling besar. Sepatutnya Allah hukum kita ni. Kalau kita lah, kan? Kita dah hukum dah pukul lah anak kita agaknya. Kan? Jadi sepatutnya dihukum, tapi Allah berikan anugerah dia. Allah ampunkan kita. Jadi kita sembahyang kerana nak rezeki, kita puasa kerana nak sihat, kita buat sesuatu amalan supaya kaya, kan? Kerana kaya bukan kerana Allah, kerana kaya. Maka patutnya Allah hukum, tetapi kita tidak dihukum. Itu satu fadlun minallah al-azim, satu anugerah daripada Allah yang besar, yang amat besar. Jadi kalau kita beribadah terdorong kerana ganjaran, bukan kerana redha Allah, lalu kita selamat, Allah tak hukum kita, maka maknanya Allah bagi keuntungan pada kita. Allah sayang kat kita. Allah sayang kat kita. Ni kita kena rasa ni. Kita nak duduk berjalan menuju kepada Allah, kita nak kena kenal. Kita dah tahulah af'al Allah. Kita tengok pokok, betul pokok tu Allah yang jadikan. Mana ada manusia jadikan pokok? Adakah manusia yang jadikan pokok daripada benih sekecilnya, mungkin benih besar anak jari, besar ujung jari je benih tu. Sekarang dah tumbuh besar sampai sebesar-besarnya tinggi sampai 4-5 tingkat, sampai 10 tingkat tinggi pokok tu. Siapa yang besarkan pokok tu? Siapa yang besarkan kita? Kita ke yang tarik tangan kita bagi panjang, tarik, tak ada. Allah yang memberikan pembesaran kepada kita. Kan? Jadi maknanya Allah Maha benar. Kekuasaan Allah Maha benar. Kehebatan Allah Maha benar. Allah Maha pelindung. Tiba-tiba Allah janji, kita tak percaya. Allah kata siapa solat duha tidak akan disentuh oleh kefakiran. Allah akan luaskan rezeki. Tiba-tiba kita solat duha supaya rezeki kita banyak. Kerana nak kaya. Kerana tak nak fakir. Kadang-kadang kita ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena buang yang ni. Jangan lagi kita buat ibadah kerana nak dapatkan ganjaran-ganjaran, tetapi kita buat ibadah kerana Allah. Ini roh. Ini roh dalam ibadah. Roh dalam zikir. Roh dalam berfikir. Roh dalam beramal. Kenapa beramal? Saya menjunjung perintah Allah. Saya nak dapat redha Allah. Itu je. Dua tu aja. Barulah kita ikhlas. Imam Ahmad Ibn Atta'illah rahimahullah, dia kata cukuplah orang yang ragu-ragu itu. Orang yang ada keraguan tadi. Rasulullah dah sebut dah sallallahu alaihi wasallam. Buat begini dapat begini, buat begini dapat begitu. Dia punya fadilat dia. Rasulullah dah sebut sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ibadat kerana nak dapat itu juga. Maka cukuplah orang-orang yang ragu-ragu itu dan diberikan keselamatan. Allah selamatkan dia, tidak dihukum, tidak kena peti, tidak aksiden, tidak apa. Sudah cukup luar biasa. Itu merupakan anugerah Allah. Allah bagi juga. Kita syirikkan dia pun Allah bagi juga. Kita mensyirikkan Allah, Allah bagi juga. Allah bagi juga. Hanya Allah sayang kat kita ni. Kita nak rasa Allah sayang kita ni. Kita tak rasa Allah sayang kita. Kita buat salah depan dia. Tiap-tiap hari kita buat salah. Tidak ikhlas pada dia. Buruk sangka dengan dia. Lalai pada dia. Banyak kita buat salah. Tapi Allah ampunkan dosa kita. Allah tak hukum kita. Jadi ringkasnya sebagai mukadimah di sini sebut sini, mukhlisin, seseorang yang mukhlisin, seseorang yang ikhlas dalam ibadah, dalam amalan dia itu, mestilah amalan itu kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Kita beramal hanya kerana menjunjung perintah Allah. Kenapa beribadah? Kerana menjunjung perintah Allah. Kerana saya dapat redha Allah. Dua je. Sebab Allah perintah, sebab nak dapat redha Allah. Ni dua dia je. Kaya ke, contohnya, kita bisnes, Allah bagi kaya. Kita usaha, Allah bagi kaya. Itu Allah bagi kaya. Itu anugerah Allah. Tapi bukan kerana nak kaya. Kerana Allah, barulah jadi ibadah. Kalau tidak kita mensyirikkan Allah.
Kalau tidak kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang yang mukhlis pada amalnya, maka amalnya kerana Allah tadi, apa makna amal kerana Allah? Hilang dari hatinya memikirkan gantian, mencari gantian daripada Allah. Maknanya dalam hatinya dia nak cari pengganti Allah. Siapa? Nak dapat apa? Nak dapat kaya, nak dapat dunia, nak dapat populariti, nak dapat semua, nak dapat semua tu. Kan? Hilang nak dapat yang lain tu. Illallah, melainkan Allah. Itu maknanya ikhlas. Sekiranya dalam hati kita masih ada lagi perasaan-perasaan gantian daripada Allah, nak mendapatkan sesuatu yang lain daripada redha Allah, maka kita tidak dikira ikhlas. Maka ibadah kita tidak ada roh, tidak ada barakah. Tidak ada roh, tidak ada barakah. Mungkin kita buat sampai 1000 kali, 1,000,000 kali zikir satu hari. Baca Quran, kan? Satu hari 30 juz boleh baca. Tapi tanpa, bukan kerana Allah. Kerana apa? Kerana supaya orang dengar bacaan kita ni best. Saya ni qari, suara saya sedap. Bila saya baca Quran, semua orang suka. Kita baca kerana nak dapat pujian orang. Nak mendapat gantian daripada Allah. Maka tidak diterima oleh Allah. Tidak ada barakah. Tidak ada barakah, tidak ada amal. Kerana sekiranya kita mencari gantian daripada Allah, maka tujuan itu tidak lagi berhadap dan tujuannya tidak lagi menghadap kepada Allah SWT. Jadi orang ikhlas, dia tak ada lain melainkan redha Allah. Ini kita nak kena proses. Ini kita kena proses. Perlahan-lahan kita kena proses. Barulah kita mula mendapat barakah. Kita buat sikit, Allah bagi banyak. Kita buat sikit sampai berkembang, amal kita berkembang. Barakah. Kemudian selepas tu, kan, bukan sahaja berkembang beramal tadi, sampai peringkat, kan, kita dapat pula menambah amalan kita lagi. Menambah, Allah bagi lagi. Allah bagi lagi. Tapi kenapa amal kita menguncup? Kenapa amal kita tidak berkembang? Kenapa kita sembahyang masih lagi tidak ada rasa apa-apa? Kerana rupanya sembahyang kita tu kerana dunia. Kerana nafsu. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah kita terkena. Kita terkena. Jadi sebab itulah Allah perintahkan kita supaya beramal untuk mendapatkan lillahi wahdah. Hanya semata-mata tujuan kita mendapatkan keredaan Allah SWT. Sebab itulah tuan-tuan, sebelum kita bincang tentang tajuk istiqamah, saya nak kena bincang tajuk ni dulu. Maknanya dua syarat besar ni, nak zikir, nak fikir ni. Yang pertama, al-ikhlas. Contoh pernah dikisahkan pada zaman Nabi Isa AS. Jadi Nabi Isa AS ni tuan-tuan, dia seorang yang suka berjalan-jalan. Kalau kita suka berjalan-jalan, ke sana ke sini, tengok sana, tengok sini, kan, mengambil pelajaran, maka Nabi Isa pun suka. Nabi Isa suka berjalan-jalan. Maka Nabi Isa AS baginda berjalan-jalan, bertemu dengan satu kelompok, satu majlis yang berzikir pada Allah. Berjumpa dengan umat dia yang sedang berzikir pada Allah. Satu kelompok yang sedang berzikir. Maka dia pun datang ke kelompok itu, tengok sedang berzikir kerana Allah. Maka ditanya oleh Nabi Isa, kenapa kamu berzikir? Ini bab zikir. Kenapa kamu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka mereka menjawab, kami takut dengan neraka Allah. Kami takut dengan neraka Allah. Berzikir kepada Allah kerana takut pada neraka Allah. Maka Nabi Isa pun salam. Okay, Assalamualaikum, saya jalan dulu ya. Maka Nabi Isa pun meninggalkan majlis itu. Nabi Isa tak tegur, tinggalkan. Kemudian berjalan lagi Nabi Isa, bertemu dengan satu majlis lagi, satu kumpulan lagi, satu kelompok lagi manusia sedang berzikir juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi satu kelompok sedang berzikir. Maka dia pun beri salam, Assalamualaikum. Kemudian dia bertanya, dia tanya kepada mereka, apa kamu buat sedang berzikir? Oh, kenapa kamu berzikir kerana Allah? Kenapa berzikir kerana Allah? Maka dijawab oleh mereka, kami berzikir kerana Allah kerana kami hajatkan syurga Allah. Kami hajatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hajatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW angkat tangan, baiklah, okey, alhamdulillah. Dia pun salam. Okey, Assalamualaikum, berjalan. Maka berjalan lagi, berjumpalah dengan satu kumpulan. Kelompok sedang berzikir, majlis zikir. Maka Nabi Isa AS singgah di situ dan bertanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam semua. Apa kamu tengah buat apa? Kami sedang berzikir pada Allah, mengingati Allah. Maka Nabi Isa bertanya, alaihissalatu wassalam, dia kata, kenapa kamu berzikir? Maka mereka menjawab, li mardatillah, kami berzikir kerana nak dapat redha Allah. Kami nak cari redha Allah. Kami hajat redha Allah. Sebab tu kami berzikir kepada Allah.
Maka Nabi Isa AS pun berkata, di sinilah aku diperintahkan untuk bergabung dengan kamu, dan kamulah awliya Allah, kamulah wali-wali Allah. Jadi orang yang ikhlas dalam amalnya, orang yang ikhlas dalam amalnya itu, orang yang tidak ada dalam hatinya, dalam fikirannya, untuk mencari gantian-gantian selain daripada Allah. Jadi selagi ada dalam hati kita gantian, sesuatu yang kita hajat selain daripada redha Allah dalam amalan kita, maka orang itu tidak mencari Allah lagi. Orang yang tidak ada tujuan dalam hatinya mencari apapun daripada Allah. Jadi ini maksud ikhlas. Hanya beramal kerana menjunjung perintah Allah, kerana Allah perintah, dan untuk mencari keredaan Allah. Inilah yang disebut sidqul ikhlas. Sidqul ikhlas. Orang yang mempunyai yang benar-benar ikhlas. Orang yang benar-benar ikhlas. Jadi kita lihat di sini, ini yang kita nak. Jadi bila kita berada dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita berada dalam jalan untuk mencari cinta Allah, untuk mengenal Allah, untuk mencari cinta Allah, mencari keredaan Allah, maka kita mesti benar-benar membina kekuatan diri kita supaya benar-benar kita ni mendapatkan redha Allah, mencari redha Allah. Baik, ikhlas orang awam. Apa maksud orang awam ni? Ada orang marah bila kita kata orang awam, orang khusus, orang khawas, orang khusus, orang awam. Ada orang marah. Ada orang marah. Tuan-tuan dan puan, jangan marah. Sebab ini istilah ni adalah istilah para ulama kita. Para ulama nak membezakan orang awam dengan orang yang khawas, yang khusus. Apa beza orang awam dengan orang khusus ni? Macam mana Imam Ghazali rahimahullah, dia membezakan. Dia kata, orang awam ni, orang yang hidup dia tak pernah terfikir nak tarbiyah diri dia. Dia jalan macam gitu, dapat Islam dah cukup lah. Dia hidup dalam maksiat, bergelumbangan maksiat, dia tak kisah. Itu orang awam. Orang yang tidak mencari kebenaran Allah. Dia tahu dah, dia dah Islam, alhamdulillah Islam, tapi dia jalan saja. Islam dia kat tepi-tepi je. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu, wa minan nasi ya'budullaha ala harf, fa in asabahu al-khair itma'anna bihi, wa in asabathu al-fitnah inqalab ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ini surah Al-Hajj ayat 11 kalau tak silap. Wa minan nas, di kalangan manusia ada yang beribadah kepada Allah tapi di tepi-tepi je. Di tepi-tepi je. Dia bukan nak tarbiyah diri dia, nak meningkat diri dia, islah ke, bukan nak jadi orang-orang yang lebih baik daripada hari ini, daripada semalam, orang yang lebih baik esok daripada hari ini. Orang yang duduk dalam tarbiyah yang memperdalami maksud dan hakikat Islam, hakikat iman, hakikat takwa. Dia tak kisah. Dia Islam je, Islam je. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Dia beribadah tapi kat tepi-tepi, tanpa kefahaman, tanpa ilmu, tanpa tarbiyah, tanpa tazkiyah, tanpa islah, tanpa semua. Ini orang awam. Fa in asabahul khair, maka ditimpakan kepadanya kebaikan, Allah bagi dia rezeki, adalah hidupnya baik, okey, tak ada masalah apa. Itma'an Nabi, dia tetap dengan keadaan itu, dia tenang, dia tak fikir pun bahawa dia akan mati, dia tak fikir pun dia kena berjuang, dia kena buat dakwah, dia kena bantu orang, dia bantu Islam, tak terfikir. Dia fikir buat je kehidupan, ikut je kehidupan dia, ikut je apa dia nak. Itma'an Nabi, dia tenang dengan keadaan itu. Fa in asabathul fitnah, maka diberikan oleh Allah pada dia ujian, inqalab ala wajhi. Ini orang awam. Inqalab ala wajhi, dia berpaling daripada Allah. Bila Allah bagi dia kesusahan, tiba-tiba datang Dajjal, tiba-tiba datang tentera Dajjal, memaksa. Dia tak nak fikir dah, tak payah fikir-fikir. Inqalab ala wajhi, dia berpaling daripada Allah. Ini orang awam. Ini bahaya. Sebab tu kita tak mau jadi orang awam. Ini yang definisikan, ini bukan kita, Quran definisikan. Ada orang yang macam tu. Sebab tu Allah perintahkan kita jangan jadi orang macam tu. Allah SWT berkata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah
dan bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya kita meningkatkan takwa. Dalam ayat yang lain surah Al-Hajj, haqqa jihadi. Kamu kena berjihad, berjuang, bukan setakat berjuang, berjuang sungguh-sungguh. Maknanya meningkatkan perjuangan. Daripada satu hari mesti meningkat, mungkin bertambah power, bukan bertambah lembik, Saya masa saya balik daripada belajar dulu, saya sampai ke universiti, tak payahlah sebut universiti mana, tahu. Ramai yang tahu saya mengajar universiti mana dulu kan. UIA lah, sebutlah. Saya tengok ustaz-ustaz semua banyak mengajar kat luar, tak mengajar kat dalam asrama. Ustaz-ustaz. Saya bukanlah ustaz sangat. Saya tengok-tengok ustaz, saya ajak ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz yang pakar-pakar, yang PhD dan sebagainya. Mereka mengajar kat surau-surau, kat masjid-masjid. Dalam kampus. Tak berapa ramai. Adalah yang mengajar, tak ramai. Saya kata, kenapa ustaz tak mengajar sini? Ustaz terkenal kat luar. Kat luar terkenal masuk TV. Forum perdana lah semua, ustaz-ustaz UIA. Dekat dalam tak ada. Adalah seorang dua. Dia kata apa? Ta'ban. Nak berdakwah kat dalam UIA ni, ta'ban dia kata. Letih. Kenapa ta'ban? Dia diamlah. Dia tak cakap. Tapi saya kata, dalam UIA memanglah tak ada duit, tak dapat duit. Kita ceramah dekat kuliah dekat surau pelajar-pelajar, mana ada dapat duit? Kuliah maghrib mana ada dapat duit? Tapi kalau ceramah dekat masjid, ceramah dekat ni, dapat sampul, dapat duit, kan? Kadang-kadang sampai 1,000 kalau kat dalam TV, kan? Saya pun tak pernah dapat macam itulah, tapi nak sebut ada sebut sampai 1,000, 2,000, kan? Baik tuan-tuan, kata Allah nak gambar kat sini, kan? Membezakan orang yang ada ilmu tapi tidak ada perjuangan. Orang yang tak ada ilmu lagi teruk. Inqalab ala wajhi, berpaling daripada Allah, khasirat dunia, rugi kat dunia, wal akhirah. Rugi ke akhirat. Dunia rugi, akhirat. Kenapa rugi dunia? Dunia tak dapat syurga, dunia tak kenal Allah. Akhirat pun tak dapat syurga. Masuk neraka Allah dulu. Sebab dosa dia. Kemudian, zalika. Yang demikian itulah khusranul mubin. Khusranul mubin. Yang demikian itu kerugian yang nyata. Jadi ini maksud orang awam. Saya bukan kata orang awam ni, maknanya orang awam ni, orang biasa-biasa, kita lebih baik daripada dia. Bukan. Bukan maksud itu, tapi nak sebut orang yang tak mahu duduk dalam tarbiyah. Orang yang tak mahu duduk dalam jalan untuk memperbaiki diri, islah. Untuk jalan membina kekuatan iman, membina kekuatan takwa dia. Ini orang biasa. Baik. Maka orang-orang awam, walaupun dalam konteks ikhlas ini, untuk orang-orang awam, contohnya kanak-kanak, kan? Kenapa ibadah? Kita tanya dengan dia, ibadah kenapa? Kerana takutkan neraka. Itu sudah dikira ikhlas. Untuk orang awam, sudah dikira ikhlas. Tak apa. Kita cerita pasal dia. Ni kalau anak-anak ni, kalau tak semayang, nanti masuk neraka. Dia pun semayang sebab takut neraka. Tak apa. Itu peringkat kanak-kanak, tak apa. Peringkat orang awam yang tak boleh berfikir, yang malas berfikir. Bila cakap vaksin ni, minta maaf. Virus ni, daripada lab, contohnya. Malah fikirlah. Tak payah fikirlah virus lab ke apa. Yang penting virus lah, tak payah fikirlah. Virus ni biological weapon. Tak payah fikirlah. Malas nak fikir. Jadi orang malas nak fikir. Tak apa. Cukuplah dia kata bila dia ibadah. Kenapa kamu tak buat maksiat? Takut masuk neraka. Itu dah kira ikhlas. Tapi ini untuk peringkat orang awam. Orang biasa-biasa. Orang yang tidak duduk dalam tarbiyah. Tak apalah. Tapi peringkat kita tak boleh macam tu. Ataupun bila dia tanya, kenapa kamu beribadah? Kenapa ibadah? Supaya dapat pahala, dapat syurga. Supaya dapat syurga. Ini pun sudah ikhlas. Ini pun sudah ikhlas bagi peringkat orang biasa. Kanak-kanak bolehlah. Kalau kita kanak-kanak bolehlah lagi. Macam ni. Kalau kamu baca Quran nanti abah bagi aiskrim. Dapat ni kan. Kalau sembahyang dapat syurga. Dia fikir dia macam itu je. Dia tak boleh fikir dalam lagi kan. Tu untuk kanak-kanak tak apalah. Kanak-kanak tak boleh fikir panjang. Kita kata dapat pahala, dapat syurga. Tak apa. Sebab masih lagi iman. Kenapa sembahyang? Kerana masuk syurga. Masih lagi imaniyat. Benda yang beriman. Maksudnya itu tak apa. Dikira ikhlas. Tapi sembahyang kerana kaya, masih tak boleh lagi. Kenapa sembahyang? Kerana nak kaya. Itu tak boleh. Itu kita mengajar dia mensyirikkan Allah. Tak boleh. Kerana dunia tak boleh. Kerana akhirat tak apa. Kerana syurga, neraka, untuk orang awam tak apa. Kita kena betulkan yang itu. Tapi bagi kita, bukan kerana neraka, kerana syurga. Bagi kita, kita tidak mahu menjadi orang-orang awam. Orang yang tidak duduk dalam tarbiyah. Orang yang tak mau fikir untuk dicintai oleh Allah.
Orang yang tak mau berfikir untuk dekat dengan Allah. Orang yang tak nak fikir tentang bahawa dia perlukan kepada pertolongan Allah dan sebagainya. Bagi kita tidak mahulah kita menjadi orang-orang umum, orang awam. Kita mesti nak jadi orang yang khusus. Siapa orang yang khusus ini? Yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, oleh ulama-ulama yang lain. Orang yang khusus ini adalah orang yang berjalan menuju kepada Allah. Orang yang sedang mendekati, yang mengenali Tuhan dia. Mengenali Allah. Berjalan menuju kepada Allah. Salikin. Orang-orang yang mau mentarbiah diri dia, yang mendidik diri, mutarabbi. Orang-orang yang digelar sebagai murid. Siapa murid? Murid ni adalah orang yang mencari kebenaran Allah. Supaya dia dicintai oleh Allah. Supaya dia dekat dengan Allah. Supaya dia mendapat kemuliaan daripada Allah. Bukan daripada manusia. Kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak jadi orang yang seperti ini. Yang digelar sebagai Al-Mahdiyin di akhir zaman. Al-Mahdiyin iaitu orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadah kita, zikir kita, tafakkur kita, mestilah sidqul ikhlas. Benar-benar ikhlas. Barulah, walaupun kita amal sedikit, tetapi ia ada barakah, dia ada kehidupan, ada roh. Amalan kita ada roh. Amalan kita ada barakah. Barulah amalan itu jadi barakah, berkembang. Maka ibadah kita, zikir kita, fikir kita, mestilah sidqul ikhlas. Sidqul ikhlas, benar-benar ikhlas. Maka tuan-tuan, bila kita bersedekah, infak. Kalau tuan-tuan nak infak, nak sedekah, jangan lagi kita kata, ada tujuan supaya elak balak. Kenapa bersedekah? Yalah, bila bersedekah ni, supaya saya tak dapat, saya dah dijauhkan balak. Supaya dijauhkan balak. Jangan ada tujuan seperti itu lagi. Seperti kita kata, saya sedekah supaya saya tak kena penyakit, supaya saya dihindarkan balak. Sebab memang Allah dah jamin kita. Siapa yang sedekah, salah satu daripada fadilat sedekah, Allah akan lindung kita daripada balak. Itu memang ada hadis. Rasulullah SAW dah sebut dah, siapa sedekah, Allah akan lindung dia daripada balak. Kalau ada penyakit, Allah boleh sembuhkan penyakit dia. Kalau ada banyak masalah, Allah selesaikan masalah dia. Siapa yang sedekah ni? Itu memang ada hadis. Allah akan selamatkan dia di padang mahsyar, orang bersedekah. Huru-hara padang mahsyar, Allah akan selamatkan. Sedekah ni, Allah akan selamatkan daripada api neraka. Kalau dia masuk neraka, wa'iyazbillah min zalik. Contohnya, masuk neraka, sedekah depan api mempertahankan dia daripada api neraka. Ada hadis-hadisnya. Tetapi janganlah kita tujuannya supaya kita dihindarkan balak. Jangan tujuan itu. Bukan kerana itu kita bersedekah. Kerana Allah sudah menjamin bahawa sedekah boleh melindungi kita daripada balak. Ini Allah jamin melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah ada jaminan Allah. Maka jika kita bersedekah supaya kita dihindarkan balak, maka kita dah ragu-ragu dengan jaminan Allah. Kita dah ragu-ragu dengan janji Allah. Bila kita ragu-ragu dengan janji Allah, itulah barakahnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakahnya dicabut oleh Allah. Maka bersedekahlah kita kerana menjunjung perintah Allah. Kenapa nak infak ni? Kenapa nak infak ni? Kenapa nak zakat? Kenapa nak bersedekah ni? Kerana Allah perintah saya infak. Allah perintah saya sedekah. Allah perintah saya zakat. Kerana saya nak dapat redha Allah. Itu cukup. Tak payah kerana lain. Supaya elak balak, supaya penyakit saya ni disembuhkan oleh Allah. Supaya kerana. Jangan. Kerana menjunjung perintah Allah. Kerana nak dapat redha Allah. Dua ni cukup. Allah perintah, sedekah Allah perintah. Sedekah yang wajib dan sedekah yang sunat. Maka bersedekah kita kerana menjunjung perintah Allah, bersedekah kita kerana keredaan Allah. Maka pastilah keselamatan, kebahagiaan, keberkatan dalam sedekah. Barulah sedekah itu jadi barakah. Kita sedekah kerana Allah, tiba-tiba Allah cabut penyakit daripada kita. Allah cabut penyakit. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita bukan bersedekah kerana penyakit tadi, kerana Allah. Tapi Allah cabut penyakit. Alhamdulillah. Kalau Allah tak cabut penyakit, kita sabar. Sabar.
Kita sabar, boleh sabar. Kenapa? Kita bukan sedekah sebab penyakit. Kita sedekah kerana Allah. Jadi Allah cabut penyakit kita, Allah baiki kedudukan kita, selesai masalah kita. Itu semua anugerah Allah. Anugerah Allah. Kita tak berniat kerana itu. Kerana Allah Maha bijaksana. Allah nak bagi kita apa, itu dia bijaksana, dia hikmah dia. Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Jadi kenapa kita nak sedekah supaya kita dapat sesuatu? Kita tak yakin ke dengan janji Allah? Allah dah kata Allah akan bagi, Allah bagilah. Kita ni pula, ini orang yang berfikir af'al Allah. Orang yang berfikir sifat Allah, dia akan mula melihat. Maka hati dia akan ikhlas. Hati dia akan ikhlas. Bila ikhlas, maka mulalah amalan itu sedikit-sedikit berkembang. Kalau tidak berkembang. Kerana Allah tidak memberikan kepada dia barakah. Dan kemudian orang yang beramal kerana Allah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan bahagia Allah, mengharapkan akhirat, mengharapkan syurga. Jadi boleh tak kita minta syurga? Kalau kita boleh tak minta syurga? Kan? Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami di dunia ini kehidupan yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Juga di akhirat kehidupan yang baik. Kita minta syurga ke Allah. Dunia ni minta baik, akhirat minta baik. Wa qina azaban nar. Dan kita minta jauh neraka. Boleh tak? Minta boleh. Tapi jangan beramal kerana syurga. Jangan beramal kerana takut neraka. Jangan beramal kerana nak dapat dunia. Jangan beramal kerana dunia, syurga, kerana neraka. Ini untuk kita ni. Tetapi kita beramal kerana Allah. Jadi dunia ni kat mana? Hasanah fid dunia di mana? Di mana kebaikan kat dunia? Anugerah Allah. Allah bagi. Jadi boleh minta boleh, tapi jangan amal kerana dunia. Amal kerana syurga. Amal kerana akhirat. Jangan. Tapi minta akhirat baik boleh? Boleh. Tak minta. Tak ada masalah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta, ya Allah, berikanlah keredaanmu dan berikanlah syurgamu. Boleh tak minta? Minta boleh. Tapi kita minta sebab itu anugerah Allah. Bukan kita beramal kerana nak dapat syurga. Bukan beramal kerana nak lindung daripada neraka, takut neraka. Bukan kerana takut neraka. Bukan kerana kita nak beramal kerana nak dapat syurga. Kerana Allah. Tetapi anugerah Allah. Minta anugerah Allah. Itu atas budi bicara Allah. Atas maha bijaksananya Allah. Maha pemurahnya Allah. Maha pengasihnya Allah. Maha penyayang Allah kepada kita. Kita minta kat dia. Itu tidak merosakkan ikhlas. Jadi apabila kita minta akhirat, minta syurga, minta apa-apa saja kita minta, bukan dengan amal kita. Kita amal nak dapat ni. Tetapi minta sebab kita minta rahmannya Allah, rahimnya Allah, penyayang pengasihnya Allah, pemurahnya Allah, maka kita minta anugerah Allah. Maka yang itu tidak merosakkan ikhlas pada amal kita. Ini kita kena faham yang ni. Oleh itu, silakanlah nak minta syurga, mintalah syurga. Nak minta berlindung daripada neraka, mintalah. Memang Allah perintah kita minta syurga. Allah perintah kita berlindung daripada neraka. Cuma kita minta syurga kepada Allah dengan anugerah Allah. Kebaikan yang ada pada Allah, pemurah yang ada pada Allah. Bukan kita minta syurga dengan amal kita. Bukan saya beramal kerana nak syurga. Bukan. Saya beramal kerana Allah. Kita minta, ya Allah, dengan rahmatmu, dengan rahimmu, dengan rahmanmu, dengan sifatmu yang maha pemberi, ya Allah, berikanlah aku syurga. Walaupun aku tahu aku tak layak masuk syurgamu, ya Allah. Minta syurga dengan sifat Allah yang maha pemurah. Mana minta anugerah Allah. Bukan kita beramal kerana nak syurga. Ini bagi orang yang duduk dalam tarbiyah mesti faham yang ini. Bagi orang awam tak apa. Dia beramal kerana syurga. Itu ikhlas lagi. Pada peringkat orang biasa, orang awam. Sebab dia tak payah fikir jauh. Dia tak duduk dalam proses tarbiyah. Dia tak faham. Jadi kita jangan paksa pula. Kita ajar dia. Sikit-sikit. Bila dia dah mula kenal Allah, dah mula
dan berjalan menuju kepada Allah, mula faham bahawa kita kena tarbiyah nak menuju kepada sidqul ikhlas. Ikhlas yang sebenar-benar ikhlas, maka ketika itulah kita kata kita kena minta redha Allah saja. Bila Allah redha kita, tentulah Allah anugerahkan kita semua yang kita nak. Allah dah sayang kita, tentulah Allah bagi syurga dia. Allah dah sayang kita, tentulah Allah tidak akan binasakan kita. Allah sayang kita. Maka kita kena minta anugerah Allah. Kita beramal nak mendapat redha Allah, nak mendapat redha Allah, menjunjung perintah Allah. Tetapi kita minta anugerah Allah, belas ihsan Allah. Belas ihsan Allah. Ini kita kena ajar anak-anak kita macam ni. Bila mereka dah boleh berfikir, kita boleh ajar dia. Kalau kita minta syurga kerana amal ibadah kita, kita minta syurga kerana amal ibadah kita, kita berzikir supaya masuk syurga, berzikir supaya dapat dunia, maka kita tergolong daripada golongan yang ragu-ragu. Jelas tidak ikhlas dalam ibadah kita. Itu berharap syurga, melindungi daripada neraka. Tetapi sekiranya kita kita kata kita minta syurga, minta neraka dengan anugerah Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah, bukan dengan amal kita, bukan dengan ibadah kita tadi, maka insya-Allah itu tidak merosakkan ikhlas kita. So mintalah. Kalau tuan-tuan puan-puan nak minta apa, mintalah. Tapi bukan minta dengan amal. Amal perbuatan kita kerana Allah. Minta anugerah Allah. Jadi kita bukan beramal kerana nak kaya. Itu syirik. Puasa kerana nak diet. Syirik. Puasa kerana Allah semata-mata. Lillahi wahdah. Hanya kerana Allah. Puasa kerana Allah. Tapi kita minta, ya Allah, berilah aku kesihatan, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, Rahmanmu, Rahimmu, berilah kesihatan, ya Allah. Minta ke Allah kesihatan, tak apa. Tapi bukan kita puasa kerana nak sihat. Sihat tu Allah bagi, anugerah Allah. Tiba-tiba kita minta Allah tak bagi, macam mana? Tak puasa dah. Jadi sebab tu kita beramal kerana Allah. Ini kita kena betulkan. Jadi begitu juga dengan zikrullah. Begitu juga dengan tafakkur. Begitu juga dengan berfikir, nak melihat sesuatu. Supaya kita kenal Allah. Supaya kita benar-benar nak mencari redha Allah dalam hidup kita. Maka inilah dia kekuatan di akhir zaman. Kita kena betulkan pemikiran kita, akidah kita. Maka kita mendapat sesuatu dengan kemurahan Allah. Kita mendapat sesuatu dengan anugerah Allah. Bukan dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Jadi makin banyak kita berharap kepada Allah. Contohnya kita minta, macam-macam kita minta. Kita minta anugerah Allah, macam-macam kita minta. Ya Allah, berikanlah aku, jadikanlah bisnes aku dia berjaya. Ya Allah, supaya bisnes ini boleh, aku dengan kejayaan bisnes, aku boleh bantu Islam. Aku boleh bantu dakwah, tarbiyah, jihad. Aku boleh bantu, ya Allah. Tak apa, mintalah. Tapi kalau minta, jangan minta dunia saja. Minta akhirat sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta dunia, minta akhirat. Maknanya, ya Allah, berikanlah aku ilmu supaya aku dapat berjaya dalam peperiksaan. Supaya aku boleh bantu Islam, ya Allah. Bantu Islam tu akhirat. Bantu Islam tu akhirat. Supaya aku boleh menolong, menjadi orang yang boleh membantu agama, ya Allah. Supaya aku boleh berjuang fisabilillah, ya Allah. Membantu Islam, berjuang, mempertahankan iman, akidah, mempertahankan Islam, membentuk ukhuwah, membina kekuatan iman umat, kebangkitan umat, itu akhirat. Infak itu akhirat. Jadi semakin banyak kita berharap kepada Allah, minta pada Allah, kemurahan Allah, maka itu disebut disebut amrun mahbub, iaitu merupakan amal ataupun sesuatu yang Allah sayang. Sesuatu yang Allah sayang. Jadi ini tidak merosakkan ikhlas kita. Tidak merosakkan keikhlasan kita apabila kita minta ganjaran. Bukan kita beramal kerana ganjaran. Boleh faham InsyaAllah. Jadi itulah insyaAllah sikit sebanyak apa yang mampu saya sampaikan. Sebenarnya kita akan sambung besok insyaAllah. Kita kata ada dua perkara. Yang pertama, untuk bila kita dah mula berzikir, kita dah mula berfikir, kita dah mula nak beramal, maka kita kena betulkan amalan kita itu, dia akan ada kekuatan, ada roh, ada barakah walaupun kita beramal sedikit. Yang pertama sekali ialah mesti ada al-ikhlas.
Dan pada hari ini kita cuba bentangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dikasihi sekalian, bagaimana kita beramal jangan kerana yang lain daripada Allah. Beramal mesti kerana menjunjung perintah Allah, Allah perintah, dan kerana dapat redha Allah. Menjunjung perintah Allah, dapat redha Allah, bukan yang lain. Yang lain anugerah kita minta. Jadi kita betulkannya. Bila kita betul yang ini, insya-Allah amalan kita hidup dan barakah. InsyaAllah esok kita akan sambung tentang bagaimana untuk kita membina kekuatan roh, kekuatan dan roh kepada amalan itu. Untuk kita beristiqamah, mesti ada perancangan untuk istiqamah. Kita akan membincangkan tajuk yang saya sebut semalam, iaitu mesti ada wirid. Wirid ni bukan zikir sahaja. Wirid nanti kita akan bincang. Dan inilah besok, tajuk besok ni, insya-Allah adalah merupakan satu rahsia untuk mencapai sesuatu yang mustahil dicapai. Rahsia untuk mencapai sesuatu yang mustahil dicapai, insya-Allah kita akan bincang besok. Itulah kekuatan seorang mukmin, kekuatan seorang muslim yang duduk dalam tarbiyah. Dia ada hajat sesuatu, masalah sesuatu nak selesaikan, insya-Allah esok kita akan bincang apakah rahsia yang boleh menyebabkan kita dapat menyelesaikan masalah atau mencapai sesuatu yang mustahil, insya-Allah, biiznillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan hayati apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini. Cuba fahami maksud hayati apa, tuan-tuan? Maksud menghayati bukan sekadar kita berfikir, ambil nota, tapi lepas ni kita cuba fikir macam mana nak melaksanakan. Maka setiap amalan kita, setiap ibadah kita, ibadah khusus, solat, baca Quran, zikir, ataupun ibadah umum, makan, minum, bekerja, bergaul, semua yang ibadah kita, seluruh ibadah kita hendaklah kita lakukan dengan sebab, dengan dua perkara, dengan dua sebab, dua perkara. Yang pertama, kerana nak menjunjung perintah Allah. Yang kedua, kerana nak dapat redha Allah. Aku junjung perintah Allah. Aku makan ni kerana Allah perintahkan aku makan. Kulu washrabu. Allah kata makanlah, minumlah. Wala tusrifu. Tapi jangan kamu membazir. Contohnya. Jadi, saya makan pun kerana Allah. Saya minum pun kerana Allah. Saya tolong, saya berorganisasi, berpersatuan kerana Allah. Perintah Allah supaya kita berpersatuan. Supaya kita berukhuwah. Supaya kita boleh tolong-menolong antara orang lain. Kan? Kata Nabi apa? Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Kita berpersatuan supaya kita boleh tolong orang. Kita infak supaya kita boleh bantu. Kan? Pergerakan Islam, boleh bantu, kita kata jihad. Boleh bantu dakwah, tarbiyah. Kan? Boleh bantu Islam. Maka saya buat kerana saya menjunjung perintah Allah. Allah perintah. Dan supaya saya dapat redha Allah. InsyaAllah esok kita akan sambung. Kalau Allah izin, kita akan sambung berkenaan dengan satu tajuk yang penting. Selain daripada ikhlas, kita mesti faham kita kena istiqamah. Dan istiqamah ni dia ada tajuknya, yang mana tajuk tu kita akan wirid lah tajuk ni, al-wirid. Kita akan tengok konsep macam mana dimaksudkan dengan mesti ada wirid tadi. InsyaAllah wirid ni bukan hanya zikir, di wirid ni ada banyak. Nanti kita dengar insyaAllah. Jadi untuk pada hari ini terus setakat itu insyaAllah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim. Kita baca doa rabitah. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم.
Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal 'arifin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas syakirin. Allahumma ja'alna ya Allah minal mahdiin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah malam ni kita ada sesi. Malam ni insyaAllah sesi yang agak penting kerana menjawab banyak persoalan. Terutamanya di akhir zaman, adakah kita mau berjuang, mau uzlah, ketika mana uzlah, ketika mana hijrah. Kita akan bincangkan tajuk malam ni. Tolong sebar-sebarkan. Dan kemudian untuk kita punya sesi pagi ni pun tolong sebar-sebarkan dia. Mudah-mudahan ramai mendapat pengetahuan, hidayah dan taufik insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.